Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Sudah bertahun lama kita tidak lagi bersua, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kita lupa. Kirimkan kabar selalu seiringan hembusan bayu, sekadar pengubat rasa rindu di kalbu. Pantas masa berlalu meninggalkan kita semua, tanpa disedari bertambahlah usia kita. Potret lama masih ku simpan, ku bingkaikan kenangan, hingga terkadang ku tersenyum sendirian. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Padaku engkau penghibur duka, pengobat hati rasa kecewa. Di kala malamku kau bawa cahaya. Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Semaikanlah bingkisan rindu di kalbu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang, kakak, semuanya, apa khabar anda semua pada pagi ini? Kaifa halukum jami'an? Salam Jumaat buat semua. Hari yang penuh dengan keberkatan, Yaumul Barakah. Alhamdulillah kita berhimpun pada pagi ini bersama dalam slot sharing tajwid bersama saya Ustaz Hadi dari Izzi Ngaji. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kesihatan kita semua baik-baik belaka, insya-Allah dengan izin Allah.
Dan tidak lupa juga tuan-tuan dan puan, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, nikmat iman dan Islam terutamanya yang kita miliki, sehinggalah pagi ini kita dapat menghirup udara segar, alhamdulillah. Dan ianya adalah satu perkara yang perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang yang baru masuk, yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang sudah berada bersama saya pada pagi ini, jangan lupa untuk bantu saya sharekan dahulu live kita ini. Mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat bersama. Macam biasalah tuan-puan, rutin pagi kita, masuk dulu, kemudian tekan butang share. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang sudi share, bantu untuk sebarkan pengajian ini, alhamdulillah. Kalau ada sahabat-sahabat yang baru hadir pada pagi ini ataupun pertama kali bersama saya dalam slot sharing tajuk ini, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. Ada ke orang baru? Mungkin boleh intro sikit, berkenalan secara ringkas kan? Daripada mana? Ada tak yang baru bersama kita pada hari ini? Waalaikumsalam. Bertemu kembali. Alhamdulillah. Baik, jadi insyaAllah kita masih lagi menantikan kehadiran sahabat-sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan puan boleh macam biasalah share-share dulu kan. Share-share dulu. Share kat grup WhatsApp ke, mana-mana lah. WhatsApp ke, Telegram ke. Baik, dan jangan lupa juga untuk bersedia dengan mashaf masing-masing, Quran masing-masing, dan buku nota. Itu paling penting lah. Kalau ada apa-apa yang perlu kita catatkan, kita catat, dan mudah-mudahan kita boleh rujuk bila kita perlukan nanti. Ya. Baik. Berapa orang bersama kita pagi ni? Baru 40 lebih. Tak apa. Yang lain bakal menyusul lah tu. Okey, hari ni tak tanya lah siapa duduk depan. Ada yang duduk depan hari ni? Ke semua duduk belakang? Nyorok. Kalau kat sekolah dulu berebut duduk belakang kan. Tapi sekarang ni bila kita dah faham erti kepentingan menuntut ilmu tu, rasa nak duduk depan je tak? Supaya apa? Supaya kita dapat orang kata apa? Input tu lebih jelas. Perasaan tu lebih menyeronokkan lah. Tapi tak tahulah macam mana tuan-puan kan. Ada orang pun dia suka je duduk belakang. Tak kisah. Tapi kita ni online tuan-puan, tak ada hair. Mana duduk pun kira duduk depan jugalah. Ya. Imam lah. Mantap. Okay, terima kasih Puan Muhaini. Di atas semangat star, 100 star. Puan Nur Aisyah dah 10 hari Ustaz. InsyaAllah masih dapat bersama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam kepada yang baru masuk. Silakan tuan-tuan dan puan. Kita baru nak mula ni, insyaAllah. Apa pun kena tenang-tenang, santai-santai je pagi ni. Yang paling penting kena betulkan niat dululah. Sebelum kita memulakan pengajian kita ni, betulkan niat dahulu. Tinggalkan segala perkara-perkara yang boleh membuatkan kita rasa kusut ataupun rasa semangat tu hilang ke. Kan? Dia biasa macam tu tuan-puan. Kita ni kan manusia. Kadang-kadang sesuatu perkara yang kita nak buat tu, tapi kalau ada benda yang mengekang kan, menghalang kita, contohnya ialah benda yang berkaitan dengan emosi lah selalunya kan, benda yang berkaitan dengan emosi. So cuba hilangkan dulu, hilangkan terus pun tak apa, tapi kalau boleh hilangkan sementara, okey dah tu kan. Nanti habis ngaji nanti fikirlah balik. Boleh nak? Baik, jadi insyaAllah bagi memberkati pertemuan kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan, jom sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka, kemudian kita istighfar. Dan hari ni kan hari Jumaat, seperti biasalah rutin kita akan baca surah Al-Kahfi daripada ayat 1 hingga 10 insyaAllah. Baik. Jadi jom tuan-tuan dan puan, hilang sementara waktu je.
dah letak tepi dah segala problem. Baik, terbaik. Ahsantum Ustazi Mahbuba, InsyaAllah. Okey, baik. Jom tuan-tuan dan puan, insya-Allah betulkan niat kembali. Kita tajdid niat, perbaharui niat. Mudah-mudahan Allah memberi keizinan kepada kita untuk kita menerima segala ilmu yang kita pelajari pada hari ini. InsyaAllah, mudah-mudahan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita teruskan dengan bacaan istighfar, insyaAllah. Sedia semua? Jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan, kita dah selesai untuk bacaan pembuka dan bacaan istighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita semua, insya-Allah.
Baik, seperti biasa kita akan teruskan dengan bacaan suratul Kahfi, ayat 1 hingga 10. Tuan-puan boleh bersedialah dengan Quran masing-masing. Sampai ada Quran boleh buka siap-siap muka surat 293 untuk bacaan surah Kahfi. Baik, untuk bacaan semasa kita boleh tengok di bawah ni surah Ali Imran ayat, kita akan sambung ayat 141 hingga 143, muka surat 68. Boleh tengok di bawah ni. Baik. Jadi insya-Allah seperti biasa tuan-puan, jom kita mulakan, kita baca sama-sama, lontarkan suara yang orang kata apa paling terbaik lah yang tuan-puan boleh buat. Okey? Pastikan sebutan-sebutan huruf kita ni bertetapan dengan apa yang kita dah belajar selama ni, insya-Allah. Baik. Dah sedia ke semua? Jom kita mulakan. Kepada yang baru masuk, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa terus bantu saya untuk sharekan kita punya live pada pagi ini. Puan Suzy termasuk live semalam. Hati-hati tuan-puan pastikan bila kita nak masuk live tu kena tengok tarikh tu, tengok episod. Boleh? Suara yang padu. Puan Sadariah nanti kena cuba tu. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Kita mulakan Ready tuan-tuan puan? 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah, selesai untuk bacaan suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Buat yang tidak sempat, tak apa, nanti habis nanti boleh baca sendirilah ya. Baik, selamat datang kepada yang baru masuk. Jangan lupa untuk bantu saya teruskan share dulu live kita pada pagi ini. Ada ke sahabat-sahabat yang baru hadir? Tadi awal tadi saya dah tanya dah, tapi waktu tu tak ramai lagi kan. Ada ke yang baru? Yang baru macam seminggu ke 2-3 hari ke? Cuba respon sikit. Saya Ustaz. Saya baru. Saya dari KL, saya dari Selangor. Boleh tuliskan intro sikit kan? Mana tahu kok kenal ke? Kok saudara mara ke mana dah tahu kan? Baik. Jadi insya-Allah untuk bacaan semasa kita hari ni kita akan sambung 3 ayat tuan-tuan dan puan-puan. 3 ayat je hari ni, pendek je. Ayat 141, 142 dan 143 insya-Allah. 5 hari. Alhamdulillah. First time Ustaz dari Bangi, Puan Nur Faizah. Baik, selamat datang semua yang baru hadir insya-Allah. Mudah-mudahan apa segala hajat dan impian tuan-tuan perempuan dapat dicapailah ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang yang ikut kelas pengajian ni dia ada satu matlamat besar dia. Cuma kita tak tahulah apa target utama dia kan. Tapi sepastinya begitulah. Mana-mana orang yang menghadiri majlis ilmu, dia mesti ada satu matlamat yang dia nak capai tu. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak saya kata? Takkan adanya orang datang saja-saja tanpa ada hadaf, tanpa ada tujuan. Mesti ada sebab musabab dia. Contohnya kita faham kepentingan Quran dan sebagainya. Kita belajar agama ni untuk apa? Kan? Untuk mencorakkan kehidupan kita lebih baik. So begitulah. Baik, jadi ahlan wa sahlan, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Jadi jom kita teruskan insya-Allah. Betulkan makhraj dan tajwid Ustaz. Insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, jom tuan-tuan puan, seperti biasa kita akan baca dulu 3 ayat ini, kemudian baru kita akan bedah satu persatu. Ayo kita mulakan. Tarik nafas dalam-dalam tuan-puan. Muka kena senyum. Jangan stres-stres pagi-pagi ni. Betulkan hati Ustaz. InsyaAllah. Penyucian jiwa tuan-puan penyucian hati dan jiwa, tazkiyatun nafsi. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jom kita mulakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Sadaqallahul azim. Baik, selesai dah 3 bacaan kita. Jadi jom, tanpa buang masa lagi, kita teruskan pada sesi bedah membedah. Jadi macam biasa tuan-puan, saya nak mohon jasa baik anda, respon anda semua. Setiap hukum-hukum yang kita sebutkan tu, tuan-puan, kalau yang tak ada masalah lah, maksudnya tak ada gangguan, tolong tuliskan di ruangan komen. Tujuannya untuk kita jugalah, untuk tuan-puan juga, supaya kita lebih cekang. Ingat tu, tahu kan cekang, orang tak ingat tu, betul-betul ingat. Biarlah ilmu tu dia sesat dalam otak kita sampai dia tak boleh keluar. Boleh nah? Baik, jom. Kita mulakan ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahi. Baik tuan-tuan dan puan, waliyu. 3 huruf yang pertama ni tak ada masalah, semuanya satu harakat. Kemudian ha pedas ni kita kena jaga-jaga sikit lah. Untuk huruf ha pedas ni kita kena jaga-jaga sikit. Waliyumahi. Waliyumahi. Untuk huruf ha pedas ni di bahagian tengah kerongkong kita kan, kita sempitkan. Mahi. Kalau kita tak sempit, nanti dia jadi bunyi yang kita kata kurang baik lah, kurang tepat begitu. Waliyumahi. Dapat tak? Waliyumahi. Baik, seterusnya ada huruf sad. Jadi huruf sad ni tebal. Kita dah tahulah kan, huruf sad ni tebal. Kemudian kalimah Allah ni pun perlu ditebalkan juga. Jadi ada berapa tebal tu? Huruf sad tebal, so dia bersambungan terus pada kalimah Allah tu. Jadi pastikan konsisten. Huruf sad tu jangan tertukar jadi huruf yang lemah ataupun huruf sin lah. Waliyumahhisallasa. Sallah. Dia bukan gitu. Sa. Waliyumahhisa. Okay, cuba satu-satu. Waliyumahhisa. Cuba sebut. Sa. Sallahu. Tu. Sa. Sebut 2-3 kali kan. Sa. Sallahu. Gitu. Dapat tak? Cuma pastikan huruf sad tu jangan kita lemahkan dia lah. Jangan kita lemahkan dia. Waliyumahhisallahu alladhina sa. Sallahu alladhi. Itu. Baik, kemudian kalimah Allah ni kita dah faham tebal. Kemudian hulladhi kat sini alif lam mausul. Okay, jelaskan sabdu pada lam ni lah macam biasa. Ataupun kita sebut alif lam syamsiah pun boleh juga tuan-puan, tak ada masalah. Ianya berkaitan dengan istilah saja seperti yang saya sebut sebelum-sebelum ni. Waliyumahhisallahu alladhi. Dhi ma asli. Ma asli ya. M-A. Na'a. Kat sini tuan-puan, huruf mat sebelumnya hamzah. Huruf mat sebelumnya hamzah baris atas. So dia mat badal lah kat sini ya. Mat badal ni sama je kadar dia macam mat asli. Cuma disebabkan dia hamzah kan. Jadi 2 harakat je. Amanu gitu. Amanu. Nu mat asli. Untuk nu mat asli macam biasa. Waw mat sebelumnya baris hadapan. Kemudian ni huruf ziyadah. Huruf ziyadah tak perlu baca ya. Huruf ziyadah ni ada pada tulisan tetapi tiada pada bacaan. Semalam siapa ada join live saya, ada sedikit saya kongsikan secara ringkas berkenaan dengan huruf ziyadah. Baik, wa satu harakat. Yamhaku. Yamhaqa. Wa yamha. Mim mati bertemu ha ni izhar syafawi. IZS. Wa yamha. Kemudian qal. Qaf kita kena tebalkan. Isti'la tuan-tuan. Huruf isti'la ni maksudnya huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Angkat pangkal lidah kita. Ha pedas. Okey, tengah kerongkong. Wa yamhaqal kafirin. Wa yamhaqal Qal ni alif lam qamariyah. ALQ.
Al-kafirin. Ka ni mak asli. Fa baris bawah fi macam biasa. Rin ma'arid lis sukun. Ma'arid lis sukun. Wa yamhaqal kafirin. Ra kita kena nipiskan kerana ia berbaris bawah. Untuk ma'arid lis sukun tadi kadarnya 246 lah ya, macam biasa. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Baik, selesai ayat 141. Kita pergi yang seterusnya. Am hasibtum. Baik, mim mati bertemu dengan huruf ha, hukumnya izhar syafawi. Sama juga macam kat atas tadi kita ada jumpa kan. Kemudian ba yang sukun di tengah perkataan, maka di sini berlakulah sifat qalqalah, lantunan yang kecil. Qalqalah sughra. Macam mana kita nak praktik pada qalqalah sughra ni, tuan-tuan dan puan? Apa point dia? Lalu je. Tuan-tuan dan puan tulis di ruangan komen, qalqalah kubra, lalu je. Boleh tak? Tuliskan di ruangan komen, qalqalah sughra, lalu je. Tu bubuh tanda seru. Boleh? Nanti senang nak ingat. Macam mana bunyi dia? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum. Dapat tak? Ada tambahan. Lalu je hihi. Puan Siti Khadijah. Ada hihi ujung. Okey juga. Baik, jelas tuan-tuan dan puan, ba yang sukun ni kita kena lantun. Sebab tu namanya sughra, kecil, ataupun erti kata lain lemah. Lantunan yang lemah. Hasibtum, dia tak perlu kita tekan-tekan pun. Hasibtum, hasib. Kan, dengan ada bunyi tambahan kat belakang tu, hasibtum. Boleh? Kemudian mim mati bertemu dengan hamzah. Ini apa hukum dia? Izhar syafawi macam biasa. Baik, nun mati bertemu ta, tuan-tuan dan puan. Apa hukumnya ni? Nun mati bertemu ta. Senang kan? Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki, sembunyi. Sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Ingat, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Tuan-puan tulis di ruangan komen. Bila ikhfa hakiki ni, apa yang kita kena faham? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Pegangkan clue tu. Bila ikhfa je, jangan sebut nun tepat pada makhraj. Itu maksud sembunyi tadi. Boleh? Jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Tulis di ruangan komen, tuan-tuan dan puan. Jazakumullah khairan. Baik. Kalau panjang benar, buat je lah short form. Tak ada masalah. Asalkan boleh faham. Am hasibtum an. Nun mati bertemu ta. Jadi kita nak sembunyikan huruf ta ni, kita perlu tengok dulu. Huruf ta ni status dia macam mana? Huruf tebal ke nipis? Jadi huruf ta tu dia nipis, maka dengung juga nipis. Dengung ikhfa kita juga nipis. Am hasibtum an tadkhulul, gitu. Boleh? Kalau kita cerita tentang martabat, dia martabat a'la dan dibaca dengan tarqiq, nipis lah. Kan yang saya sebut tadi nipis tu, itu istilah Melayu dia. Kalau Arab kita sebut tarqiq, nipis. Anta, itu. Anta. Kemudian ada huruf dal. Sekali lagi kita jumpa huruf yang bersifat lantunan. Sama juga macam ba tadi, qalqalah sughra. Apa dia? Dia punya clue dia. Lalu je kata. Lalu je. Ni. Kan saya tulis lalu je. Saya tulis QS lah tuan-tuan .
Jangan tuan-puan tulis kat Quran tu lalu je. Boleh juga asalkan tuan-puan faham tu tak apalah. Ya. Sekarang asal jumpa je lalu je. Lalu je. Baik. Tadkhulu. So bunyi dia. Am hasibtum an tadkhu. Nampak? Tadkhu. Untuk huruf kha kita kena tebal. Boleh? Untuk huruf kha kita kena tebal. Sebab apa kena tebal? Sebab dia baris depan. Ya ke? Bukan. Sebab dia huruf isti'la. Huruf kha ni huruf isti'la. Jadi huruf isti'la ni nak kena muncung ke? Tidak, tuan-tuan dan puan. Melainkan kalau ianya berbaris hadapan. Macam kita tengok sekarang ni, kha ni baris depan. Jadi kena muncung bibir mulut. Tadkhu. Siapa ada join webinar semalam? Kan? Kita dah cerita dah macam mana, dari mana datangnya simbol baris depan ni. Dari segi maksud dhammah tu sendiri, apa maksud dia? Kumpul. Kita mengumpulkan satu bunyi tu sehinggalah berlaku pemunculkan pada bibir mulut kita. Tadkhulul jannah. Okey. Jadi kat sini kena muncung sebab dia baris depan. Kalau dia baris atas, kalau dia baris bawah, tak perlu muncung. Ingat tu, huruf kha bukan huruf apa dia? Ni bibir mulut kita. Dia bukan makhraj bibir. Jadi yang main peranan sepenuhnya ialah pada bahagian yang selain daripada bibir lah. Kalau macam kha ni, dia hujung kerongkong, kita tahu kan. Tengok pada, bergantung pada huruf lah. Cuma yang kita kena jelas, huruf isti'la yang 7 tu, khussa dhaghtin qiz. Huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta, huruf qaf, huruf dha. Semua huruf tu tidak ada langsung yang melibatkan bibir mulut. Jadi hati-hati tu. Okey, jangan khatamallah. Kan? Qa, so. Jangan diajarkan jangan apa kita didik bibir kita ni ataupun kita asuh bibir kita ni untuk menyebut huruf tebal dengan muncung. Jangan. Nanti takut terbiasa nanti. Takut terbiasa. Am hasibtum an tadkhulul. Baik, lul ni alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Kemudian jannah. Nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Okey, kita kena dengung dengan kadar 2 harakat sahaja. Okey. Ustaz, kefahaman makcik nun mati ada tanda izhar halqi. Betul. Sekejap. Komen tu tenggelam. Mim bertanda izhar syafawi. Betul puan. Puan Hasmah. Betul tu. Tepat sekali. Dari sudut resam kan. Penulisan tu dengan ditandakan dengan itulah. Kalau yang ada sukun, baca jelas. Kalau tak ada sukun tu menunjukkan ada unsur-unsur lain. Contohnya idgham ke, ikhfa ke, bergantung pada hukum lah. Ya. Baik. Seterusnya walamma jannata walamma. Mim bersabdu sama juga, kita kena dengung wajibul gunnah. Walamma ya'lamillahu alladhi. Walamma, ma kita kena panjangkan 2 harakat ma asli. Ya'lamil, huruf ain ni tuan-tuan dan puan, sifat tawassut pada dia. Jangan tahan suara ya. Jangan lepaskan sangat ya, kan? Steady, tengah-tengah. Walamma ya'lamillahu alladhi. Boleh? Boleh follow ke semua? Masih on lagi ke semua ni? On. Masih konsisten? Okay, good. Tawassut sifat ain ni sifat tawassut. Suara yang tidak mengalir, suara yang tidak tertahan. Dia tengah-tengah. Mengalir tidak, tertahan pun tidak. Sebab tu bunyinya begitu. Walamma
ya'lamillahu alladhi. Baik, kalimah Allah ni kita baca dengan nipis sahaja kerana sebelumnya baris bawah tuan-puan. Kalimah Allah tu jadi nipis sebab sebelum dia baris bawah. Bukan tengok pada mim ya, tengok pada baris tu je. Walamma ya'lamillahul. Ustaz, ada ke orang baca tebal? Mungkin ada, tak mustahil lah kan. Tak mustahil. Jadi kalau tebal pun bunyi dia macam mana? Gini contoh dia. Walamma ya'lamillahu alladhi. Dia takkanlah baca over sangat. Over sangat sampai macam ni. Ya'lamillahul. Itu macam tak logik lah kan. Tapi apa pun tak mustahil. Tapi yang biasa jadinya ginilah. Walamma ya'lamil. Tu dia angkat pangkal lidah tu. Ya'lamillahu alladhi. Tu huruf lam. Ada orang passion dia sebut lam tu semua terangkat pangkal lidah. Itu sebab bunyinya menjurus kepada bunyi tebal. Dapat tak? Dapat tangkap tak bunyi yang saya buat contoh tadi? Walamma ya'lamillahu alladhina. Tu. Boleh kan? Faham So, hati-hatilah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan yang senang mendengar ni takkanlah kot buat macam tu ya. Cuma ni saya pesan je. So, steady je. Orang kata apa? Serlahkan kelembutan pada sebutan kita. Walamma ya'lamillahu alladhina jahulladhi. Baik, kalimah alladhi ni isim mausul. Boleh kita sebut juga alif lam syamsiah, tak ada masalah. Hulladhi. Untuk zal kita keluarkan sedikit hujung lidah. Mad asli kat sini. Najahadu. Ja, dua harakat mad asli. Du, mad asli. Ni semua libatkan alif mad. Dan yang du ni waw mad. Okay, seterusnya selepas selepas huruf waw mad ni ada huruf ziyadah ni, tak perlu baca. Jahadu. Nun mati bertemu kaf. Ingat tak tadi kita sebut apa untuk hukum ikhfa hakiki ni? Masih ingat lagi? Minkum. Nun mati bertemu kaf. Ikhfa hakiki, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Kita sembunyikan nun, kita sorok nun tadi kan, kemudian bersedia untuk sebut huruf kaf, ataupun kita kata sembunyikan nun di sisi huruf kaf. Minkum wa ya'lamas sabirin. Boleh? Ustaz ada soalan. Okey, apa tu? Sebut ain yang mati kalau melepeh sangat pun tak apa ke Ustaz? Contoh kalimah yang ada tu. Sebut ain yang mati kalau melepeh sangat pun tak apa ke? Macam mana bunyi lepeh tu? Saya kena dengar juga kan, untuk kita sahkan tak apa ke, tak boleh ke, macam mana bunyi lepeh. Saya cuba melepehkan yang ni huruf ain matikan dengan bunyi lepeh. Ya Walamma ya'lamil. Macam tu ke? Walamma ya'lamillahu alladhi. Tuan-puan dengar okey tak? Maksud melepeh tu saya kurang jelas. Puan Nazrina kata maksud melepeh tu melerik ke? Itulah kena tanya tuan badan. Rupa tu. Rupa itu kalau tanya saya tak okey lah bunyi leweh. Ada orang tulis. Puan Nurhiza. Bunyi leweh. Bayangkan, lain tengah-tengah semangat ni.
Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhi. Pelik ya? Tapi kalau kita sebut dengan semangat, insya-Allah maksudnya kita menyempurnakan sifat-sifat yang ada. Dia takkan jadi ye'. Kalau tidak ye' ni dia memang betul lah tu. Bunyi mengiring lah tu. Sebab ain ni dia tengah kerongkong kan. Walamma ya'lamillahu alladhi. Beza dengan kalau kita lepeh walamma nampak sebenarnya punca jadi lepeh bukan sebabkan ain tu sebenarnya. Percaya tak? Ke laut bunyinya. Sebenarnya yang bunyi lepeh tu yang kita dengar tu bukan dekat ain sebenarnya. Punca jadi lepeh tu ialah pada sebutan ya kita. Betul tak? Cuba tuan-puan buat. Walamma ya. Bila kita matikan ain tu dengan kita konsisten pada sebutan ya tu, insya-Allah okey. Tapi kalau kita lepehkan bunyi ya tu, itu yang ain pun kita dengar dominan dekat situ. Bunyi lepeh tu seolah-olah pada ain tapi sebenarnya pada ya. Walamma ya'lamillahu alladhi. Kan? Dia bukan pada ain sebenarnya, pada ya tu. Jadi kita yang kena konsisten. So kalau ya bunyi melepeh tu memang tak mungkin lah. Kan? Kena faham maksud fathah, terbuka mulut. Nak buat imalah, kat sini tak ada imalah Okey, kat sini tak ada imalah. Boleh? Jadi nak komen kat ya tu lah ya, bukan kat ain ya. Sebab kan ain tu mati, dia ada tawassut. Jadi kita akan dengar bunyi yang lebih tu pada ain. So kita beranggapan ya. Sebenarnya punca dia dekat ye tu. Walamma ya. Nampak? Ya. Tapi kalau kita pegang ya betul-betul, walamma ya. Ya. Walamma ya'lamillahu alladhi. Boleh? Gitu aja. Usahlah gelak koma. Saya baca ayat tu pun usahlah gelak koma. Terus rasa nak tergelak. Okey, Puan Zurina. Boleh Puan Zurina? Puan Zurina happy go lucky, jangan risau, tak ada halnya. Siapa kenal tu kenal lah ya. Sebab ain tu kan tawassut ya. Okey. Yang Ustaz sebut semalam taklil. Itu bunyi tapi apa pun dalam bacaan kita ni tak ada unsur-unsur taklil. Imalah pun satu tempat je semalam kan. Semalam kita ada belajar bismillahirrahmanirrahim. Itu je satu tempat. Yang lain semua kita kekalkan seperti mana yang diajar lah. Maksudnya kalau kata baris atas lah bunyi dia. Baris bawah. Baris depan. Okey. Bagus soalan tu. Kau tidak betul lah tu. Dia sebenarnya, tuan-tuan, ada orang memang passion dia baca macam tu. Dia memang passion baca macam tu. Jenis melepeh. Mungkin sebab orang dah terbiasa. Memang bunyi semua melepeh. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bunyi gitu. Ada. Jadi dia lebih kepada disiplin lah. Disiplin dalam kita melontarkan huruf hijaiyah. Itu je. Ya. Disiplin lah lebih kepada tu. Berubah maksud tak? Tak berubah pun. Asalkan tak berlaku pertukaran huruf, dia takkan jadilah lahnu jali. Cuma jangan kita sengajakan dia lah. Kan? Jangan kita sengajakan dia. Kalau ada yang baca seumpama itu, maka ambil jalan untuk berubah lah. Untuk
faham lagi, belajar ke, berguru ke, talaqi ke, macam tu. Dia tak berubah maksud. Selagi mana dia tak mengubah zat huruf tu bertukar jadi huruf lain, selagi tu dia tak akan berubah maksud. Hatta kalau berubah huruf pun belum tentu juga. Dia boleh jadi berubah maksud ataupun hilang maksud. Macam tu pun ya juga. Kan? Baik. Taklil. Taklil tu kalau ikutkan qalil, kecil. Kalau ikutkan qalil, sedikit. Cuma dalam istilah kalau ilmu qiraat ni, tak silap saya, taklil ni dia baris yang condong. Bunyi condong. Contoh macam ada bacaan taklil tu, tapi bukan kita, dia tak ada dalam qiraat kita lah. Ya, benda tu tak ada dalam qiraat kita. So untuk kita faham apa itu taklil tak ada masalah. Cuma yang kita nak kena faham betul-betul, dalam bacaan kita tak ada yang dibaca sedemikian dalam qiraat kita lah. Untuk imalah macam saya sebut tadi, hanya satu tempat sahaja di dalam Al-Quran, ataupun dalam ataupun kita kata menurut bacaan qiraat kita lah. Semalam saya ada explain benda ni. Boleh ke baca melepeh tu, Ustaz? Saya buat contoh tadi tu, bukan saya kata boleh lah. Itu saya kata tadi, dia lebih kepada disiplin kita dalam menutur huruf hijaiyah ni. Dalam erti kata lain, kena belajar lah. Faham tak? Kena belajar untuk dapatkan bunyi yang bunyi biasa. Baca biasa je lah. Nak laju pun tak ada masalah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allahu Akbar. Contoh jadi imam kan, nak baca laju, boleh? Baca je lah laju, tapi janganlah dilepehkan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allahu Akbar. Terikut sekali Allahu Akbar pun akbar. Tu. Saya bukan kata mana-mana nak bagi contoh bunyi tu. Ni bukan cerita pasal orang, tidak. Ni cerita ni contoh. Jangan buat opini. Itu je. Kata dasar qalil ya. Qallala yuqallilu taqlil. Kalau pernah dengar Imam Masjidil Haram belah-belah Mekah Madinah tu, biasanya kadang dia orang amalkan riwayat lain. Sebab tu saya berkongsi sedikit berkaitan dengan bacaan-bacaan yang tak ada pada kita, tetapi bila kita tahu, sekurang-kurangnya kita tak terkejut kalau ada bunyi-bunyi yang kita dengar macam tu lah. Maksudnya yang lain daripada cara kita baca. Itulah nama mudahnya mazhab bacaan lah. Mudah nak faham ni mazhab lah. Mazhab bacaan. Okey, jom sambung. Minkum wa ya'lamas sabirin. Mim mati bertemu waw. Kat sini izhar syafawi nah. Minkum wa ya'lamas sa wa ya'. Huruf Ain sama je, huraian dia macam tadi. Jangan tahan, jangan lepas. Tengah-tengah. Wa ya'lamas sa. Wa ya'lamas sa. Boleh? Wa ya'la. Wa ya'la. Lamas sa. Lamas sa. Wa ya'lamas sa. Baik, apa yang kita kena perhatikan ialah di sini. Kat sini alif lam syamsiah kan? Kita tahulah alif lam syamsiah. Cuma ingat, huruf mim nak masuk pada sa ni, pastikan kita terus tebalkan sa tu. Jangan delay lah ataupun tunggu lama sangat. Wa ya'lamas. Masuk mas. Pastikan bukan mas. Kalau mas dia jadi huruf sin. Wa ya'lamas sa.
Nampak lambat gerak sa tu. Wa ya'lamas sa. Susah kita nak dapatkan suara sa tu nanti. Jadi masuk-masuk tu terus kita terjah terus pergi pada rusak tu. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas terus adakan itbaq. Apa itu itbaq? Terangkat sekeliling lidah kita ni. Sebahagian besar lidah kita ni terangkat ke langit. Dapat tak? Wa ya'lamas sa. Terus tebal. Jangan malu-malu, jangan simpan-simpan. Wa dapat tak? Wa ya'lamas sa. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sa. Wa ya'lamas sabi. Gitu. Clear tak? Untuk ursak ni ma asli wa ya'lamas sabi. Ba baris bawah bi macam biasa. Ri nipis. Kemudian rin ma'arik lis sukun. M-A-L. Sabirin. Wa ya'lamas sabirin. Gitu. Untuk huruf sad tadi tebal Habis ayat 142. Jom kita pergi untuk ayat yang terakhir hari ini. Ayat 143. Walaqad kun. Baik, dal yang bertanda sukun. Apa hukumnya? Qalqalah sughra. Ni sifat dia lah Sebenarnya qalqalah ni bab sifat tuan-tuan. Sebenarnya qalqalah ni bab sifat, tapi dia menjadi satu benda yang perlu diutamakan juga. Jadi sebab tu kita mention, kita tulis dalam ni. Kan? Boleh. Walaqad ku, kaf ada depan ku, kemudian nun walaqad kuntum. Nun mati bertemu ta ni IKH ikhfa haqiqi. Walaqad kuntum nipis sahaja. Okey, dengung kat sini nipis sahaja. Mim mati bertemu ta, izhar syafawi. Sekali lagi. Mim yang ada tanda sukun mesti izhar tuan-tuan Mim yang ada simbol sukun sepastinya izhar. Mesti jelas bacaan kita. Walaqad kuntum tamannaw. Nun bersabdu wajibul gunnah. Wajibul gunnah, wajib kita dengung. WG. Naw. Walaqad kuntum tamannawnal. Now. Bacaan lin. Walaqad kuntum tamannawnal. Okey, ini alif lam qamariyah. ALQ. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Bacaan lin. Bacaan lin ni maksudnya bacaan berunsur lunak lah Bacaan lin. Saya masih confused mengenai martabat ikhfa. Confused kat mana tu? Walaqad kuntum tamannawnal mauta min. Nun mati bertemu qaf. Min qabli. Min qa. Huruf qaf tebal Min qabli. Min qa. Jadi dengung tebal. Sebab huruf qaf tebal, dengung pun tebal. Min qa.
Kita bersedialah nak sebut huruf qaf tu, nanti senang nak sebut bila kita dah ready kan pangkal lidah kita tu. Kemudian ba yang sukun. Sini tadi ikhfa hakiki. Ini martabat adna. Jauh. Adna. Min qabli. Okey, untuk ba yang sukun kat sini kita sebut qalqalah sughra macam biasa, lalu je macam tuan puan tulis tadi, lalu je kan. Min qabli an. Nampak tak beza dia? Min qabli anta. Nun mati bertemu ta ni kan ikhfa hakiki juga, tapi dia berbeza dengan bunyi min qabli tadi. Padahal hukum sama kan, tapi sebabkan ada perbezaan martabat tu, tebal nipis tu. So, dengarkan sekali lagi. Min qabli anta. Min qa anta. Nampak tak? Itu perbezaan. Bila kita faham tentang martabat ikhfa, bila kita dah belajar tentang martabat ikhfa, insya-Allah, bila kita faham kedudukan makhraj apa semua, maka ia sangat-sangat membantu untuk kita menentukan kadar dengung tu nanti. Itu. Ustaz, apa beza hakiki dengan halqi? Hakiki dengan halqi. Lain. Ikhfa hakiki. Hakiki ni maksudnya sebenar-benarnya. Halqi ni maksudnya ni, halqiyah, bahagian kerongkong, halkum. Boleh? Saya pening a'la adna awsat. Puan Sadariah, dia ada jalan cerita dia tu. Dia ada sedikit jalan cerita dia tu. Tak apa, nanti insyaAllah saya cuba kongsi lah. Dia panjang sikit cerita dia tu. Tapi bolehlah kalau nak cuba diringkaskan. Tapi saya pun tak tahu nak ringkaskan macam mana. Bagi teori boleh lah. Cuma nak nampakkan perbezaan tu. Itu yang maksud saya ada lama sikit tu. Tak apa, insyaAllah ada rezeki nanti saya kongsikan bab martabat ni. Selalu bab martabat ni saya memang tak cerita kat sini, just sebut je lah. Sebab dia makan masa sikit nak cerita tu. Biasa dalam kelas lah saya story mori benda ni. Dia itulah bukan saya tak nak cerita kan kata ustaz tak nak cerita ke apa. Tak nak, cuma tu sebab benda ni memang dalam kelas kita lah kita explain habis-habisan punya. Okay, dalam tempoh 2 jam tu lebih kurang tu memang cerita ikhfa je semua. Itu pun kadang tak habis kan. Tak apa, insyaAllah doakanlah moga-moga ada rezeki. Min qabli an talqawhu. Nun mati bertemu ta ni ikhfa hakiki kan. An talqawhu faqad ra'aitumuhu. Baik, tal, kemudian qaf pada atas ni qa bunyi dia qa. Matikan waw. Untuk waw ni kan waw lin ke tuan-tuan puan? Lembut bacaan lin ni. Tal, qaf pada atas qa qaw. Antal qawhu faqad ra'aitumu. Boleh? Clear tak? Boleh? Okey, baik. Apa BL tu? Oh, bacaan lin. Okey. Sorry. Tak, saya terkejut tengok BL. Apa benda BL ni? Rupanya bacaan lin. Betul. Sorry. Saya duk mikir tu yang diam kejap tu tengok BL. Dalam hati kepala fikir apa BL ni? Belum ke? BL, bacaan lin. Aduh. Jom.
Hu faqad. Baik, dal yang sukun. Yang ni bacaan Lin juga. Bacaan Lin, sorry. Tersasul lah. Ini qalqalah sughra. Kita lalu je tuan-puan. Min qabli an talqawhu faqadra. Faqadra. Lalu je dal tu. Kemudian ra pada atas. Ra lah tebal. Boleh? Semua ada ya. Ra'ai, ra'a, matikan ya. Ra'aitumu. Ini apa? BL. Yang tuan tulis tadi. BL, bacaan Lin. Ra'aitumu, ma asli. Hu, satu harakat aja. Wa antum steady je. Sembunyikan nun, ikhfa hakiki kan kat sini. Nun mati bertemu ta. Sembunyikan nun ni apabila bertemu ta. Dan ta ni perlu dinipiskan lah Bukan ta nipis, nun ikhfa tu kita dengung dengan keadaan yang nipis sebab dia jumpa huruf ta yang dalam kategori huruf nipis. Bukan ta tu nipis kan. Ta tu tak berubah pun bunyi dia. Wa antum mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu ta. Izhar syafawi. Nun mati bertemu za. Ni kena dengung. Nun mati bertemu za pun ikhfa hakiki juga. Baik. Wa antum tanzu. Beza kan dua-dua ni tuan-tuan puan-puan. Wa antu tanzu. Sebab apa? Sebab za ni dia tebal. Jadi kita standby nun mati dengan za tu. Nun mati tu kita sembunyikan di sisi za. Tanzurun. Boleh tak? On tak on? On tak on? Tanzu. Huruf za tebal. Ru tebal juga. Run. Baik, kat sini ma'arid li sukun, kadar dia 2, 4 ataupun 6 harakat. Jadi jelas tanzurun tu kena tebal sebab huruf za. Terus je. Jangan malu-malu. Tanzu. Dan jangan lupa huruf za kena keluarkan sedikit hujung lidah kita. Keluarkan sedikit sahaja. Keluarkan sedikit sahaja. Jangan banyak benar. Sikit aja. Okay, boleh? Za martabat awsat. Boleh? On sangat-sangat. Okay. Ustaz, maaf lari tajuk. Sekadar untuk kefahaman je. Yang semalam alif lam wasal yang semalam Ustaz cerita tu untuk permulaan ayat. Lepas tu alif lam qamariyah tu nama untuk martabat. Saya ni confuse dia samakan. Alif lam qamariyah tu nama untuk martabat. Sekejap. Saya pun kurang jelas juga. Macam mana tu? Kejap saya baca sekali lagi Ustaz. Yang semalam alif lam wasal, yang semalam Ustaz cerita tu untuk permulaan ayat je. Okey. Alif lam qamariyah tu nama untuk martabat. Martabat Saya rasa puan tersilap term tu kot. Alif lam qamariyah dengan syamsiah tu nama hukum. Dia tak melibatkan tentang martabat pun kat situ. Okey, macam yang kita tengok ni kan. Yang ni hukum alif lam qamariyah. Jadi bayangkan kalau kalimah yang lain ni semua tak ada kan. So macam mana kita nak mulakan pada hamzah wasal ni? Hamzah wasal kita sebut al-kafirin sebab dia hukum alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah. Kalau macam ada tak alif lam syamsiah ni? Hari ni kita tak jumpa ada. Sorry. Ni as-sabirin wa ya'lamas
As-sa. Nampak ni ada lam kosong kan? Jadi ini adalah alif lam syamsiah. Jadi kalau dia perkataan tunggal, memang nak tak nak kita akan mula dari atas. As-sa. Kalau yang ni al-ka. As-sa. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Pada hamzah wasal, ni kan, hamzah wasal, kan dia tak ada baris. So, dengan hukum alif lam qamariyah syamsiah tadi dah memberi jawapan. Maknanya kita kena mulakan hamzah wasal baris atas. Saya tak pastilah pertanyaan tu jawab apa yang saya sebut ni menjawab pertanyaan tu tadi. Boleh? Tu nama hukum Sorry tuan. Saya baru ada orang tumis sampai naik sampai ke sini bau dia. Tu yang tu tadi. Kuat bau dia. Okey, semua clear Baik, kalau ada yang saya terlepas ke? Alright. So Puan Siti jelas insya-Allah. Jadi selesailah untuk hari ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak maklum untuk untuk minggu ni, hari ni last lah sharing tajwid kan. Esok Sabtu cuti, Ahad cuti. Dan sepatutnya kita jumpa kembali pada hari Isnin. Cuma saya nak maklum hari Isnin saya tak dapat on sharing tajwid sebab saya ada urusan bersama ahli keluarga saya lah. Ya, jadi hari Isnin tak ada, hari Selasa pun tak ada. Kita jumpa balik hari Rabu nanti. Jumpa balik hari Rabu. Boleh? Hari Rabu nanti kita jumpa. So lama jugalah. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, 4 hari juga tak jumpa ni. Boleh nak? Boleh ke? Nanti tuan-puan jangan lupa ngaji lah. Tu je. So nanti hari Rabu nanti insya-Allah kita sambung ayat 144 sampai 145. Boleh lah. 144 sampai 145. Boleh tak tuan-puan? 2 ayat je. 144, 145. Daripada wama Muhammadun tu sampailah wasanajziz syakirin. Boleh bedah siap-siap. Rindu Ustaz. Kita ada kan Ustaz? Kita ada insya-Allah. Kita Selasa macam biasalah. Ni yang hari Isnin je. Hari Isnin je. Tak apa tuan-puan. Sekarang disebabkan kita lama tak jumpa sehari, hujung sekarang saya belanja satu lagu kat tuan-puan. Saya belanja satu lagu. Lagu penutup akhir tahun. Nak dengar? Baik, jom kita baca dululah. Boleh? Kita baca dulu ayat yang kita dah bedah tadi. Lapar pula perut. Sudah. Okey, jom. Kita baca dulu. Dah ready? Kita tu apa? Kita tu kelas intensif. Kelas intensif tajwid online. InsyaAllah nanti kita akan war-warkan lah bila kita nak buka. Kita akan ada intake nanti untuk tahun 2022. Sekarang ni dah intake ketiga dah. So nanti kita akan ada intake lagi. InsyaAllah ready lah siapa yang berhasrat untuk join kelas intensif tajwid online. Dan sebenarnya kita akan tukar nama. Lepas ni dah tak ada nama kita dah tuan-puan kita ada satu nama khas. Apa dia namanya? Relax dulu. Nanti kita akan maklumkan insya-Allah. Okey. So lepas ni dah tak ada dah istilah kita. Kita dah tukar nama lain. Dan modul pun kita ada modul yang lain. Siapa yang join kita 1, 2, 3 sekarang pakai modul yang hijau tu kan, yang ringkas tu kan. So nanti untuk siapa yang join kita 4 ni, insyaAllah akan ada satu modul
yang mana ianya dihasilkan oleh kami sendirilah, saya dengan tim-tim sebahagiannya. Kita buat, Alhamdulillah, saya berdasarkan apa yang saya tengok, apa yang perlu kita ceritakan, so semua saya letak dalam modul yang saya buat tu lah. Untuk modul kita yang batch keempat nanti. So nantikan nama dia, bukan kita dah, namanya rare sikit, dia ada bunyi ala-ala Jepun sikit. Bila pembukaannya tu, InsyaAllah nanti kita maklumkan. Mungkin dalam ujung-ujung tahun ni, ujung-ujung tahun ke. So sentiasa alert lah dalam grup Telegram kita semua. Boleh? Hamzah wasal tu ada juga tak ikut huruf yang ketiga kan Ustaz? Betul. Betul tu. Okay, coming soon. Nanti kan tuan-tuan dan puan, InsyaAllah ajak lagi kawan ramai-ramai. Okay, jom kita baca dulu ayat 3 ayat ni lah yang kita dah bedah tadi. Okay, saya lupa satu perkara tuan-tuan dan puan. Saya lupa satu perkara, maaf Untuk semalam, kan semalam kita ada webinar. Apa pun saya nak ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang hadir dalam webinar semalam, yang mana kita dapatlah orang kata apa, sedikit pengalaman untuk mengetahui sejarah-sejarah, tanda-tanda dalam Quran. Dan saya ada sebutkan tentang seminar, betul tak? Jadi seminar pendaftaran tu nanti akan dibuka mula pada hari Isnin 13 hari bulan tuan-puan. Minggu depan kita mula buka pendaftaran 13, 14, 15. 13, 14, 15. Yes. Pendaftaran untuk seminar Easy Tajwid yang saya sebutkan semalam. Seminar Easy Tajwid. Seminar ni 2 hari daripada pagi sampai petang. Memang kita bedah untuk 119 muka surat, insya-Allah. 119 muka surat. Ustaz, orang baru dapat modul tak? 1 hingga 4. Tak, kita dia macam mana? Nak cover pun tak tahu. Sekejap, macam mana saya nak susun ayat saya ni? Untuk kita ni sama je, cuma batch yang berbeza. Modul dia sama je semua. Cuma yang keempat ni insya-Allah kita ada modul baru lah. Kita buat modul baru. Gitu. Ustaz belanja Taranum Hijaz. Kitaro. Tuan Suhaimi. Lawak nama tu. Kitaro. Okey, untuk seminar tu nanti tuan-puan boleh link yang sama dalam Telegram yang tuan-puan masuk sebelum ni. Dalam webinar semalam kan ada grup Telegram kan. So link pendaftaran tu pun nanti dalam tu juga. Jadi kalau sahabat-sahabat nak join, boleh sentiasa tunggu dalam grup tersebut. Okey, jom. Tuan-puan jangan keluar lagi. Saya nak belanja, ujung kan nak belanja. Saya nak belanja tuan-tuan perempuan. Kalau keluar nanti, tak tahulah apa benda yang saya nak belanja tu kan. Saja Ustaz buat gempor je pagi-pagi ni. Okey lah, jom kita mulakan. Ready semua? Tarik nafas. Tarik nafas Ada minta lagu Hijaz pagi ni. Lagu Hijaz Bukan lagu Hijaz nasyid tu. Hijaz bacaan murattal. Kejap, saya pun lupa dah. Lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Boleh insya-Allah kita cuba murattal Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
الله الرحمن الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Kita teruskan. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Tadi saya gabung dua tadi tu. Hijaz dengan Bayati. Yang bawah tadi Bayati. Yang saya diam lama sikit tadi kan. Baik. Jadi alhamdulillah selesai untuk pagi ini tuan-tuan dan puan. Baik, jadi jangan lupa untuk pendaftaran tu kita mula pada hari Isnin nanti, hari Isnin, Selasa, Rabu insya-Allah. Dan seminar ni akan berlangsung pada Januari tuan-puan. Seminar Easy Tajwid bermula pada 1 Januari dan 8 Januari 2022. Kita buka pendaftaran tu awal lah minggu depan. Boleh tuan-tuan dan puan?
Pining. Apa tu Puan Sadaria? Pining. Letak link je. Ah. Okey, baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, jangan keluar lagi. Jadi sempena dengan penutup hujung tahun ni insya-Allah sajalah. Sebenarnya tahun lepas pun macam tu juga. InsyaAllah saya nak hadiahkan satu lagu pada tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Tapi lagu ni saya cover je, bukan lagu sendiri dia lagu nasyid lah. Dan dia kena dengan situasi kita sekarang yang berada di penghujung tahun. Lagu tersebut dinamakan Bingkisan Rindu. Tahun lepas dah ada dah sebenarnya. Pakai balik lagu sama je. Nak masuk hujung tahun ni, kita bagilah kan. So tuan-puan tunggu sampai habis. Kalau nak dengar saya belanja gitu. Tapi bukan nyanyi live lah. Benda tu dah ada dah. Kita pasang je. Okey. InsyaAllah. Cuma tidak lah macam orang kata apa, artis tanah air tu ala kadar je lah ya. Itulah. So kalau nak dengar, tunggu sampai habis. Jadi insyaAllah kita tutup dulu dengan doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Okey tuan-tuan, insyaAllah jangan keluar lagi. Saya nak hadiahkan sempena hujung tahun ni satu lagu untuk tuan-tuan dan puan. Lagu ni cover je bukan bukan lagu sendiri, lagu cover je. Okey, so boleh dengarkan di hujung nanti insyaAllah. Apapun saya mohon maaf andai ada salah dan silap. Itu je lah. Kita jumpa minggu depan pada hari Rabu. Hari Isnin tak ada sharing tajwid ya. Hari Rabu tak ada sharing tajwid. So itulah pendaftaran kita mula hari Isnin, Selasa, Rabu. So pastikan sentiasa alert dalam grup Telegram tu nanti. Wallahu alam, kita tangguhkan dulu pertemuan dengan bacaan tasbih kafarah was suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bil haqq. Sadaqallahul azim. Siapa yang nyanyi Ustaz? Kena beritahu lah. Kena beritahu lah. Lagu yang saya nak pasang ni nyanyian saya sendirilah. Tapi lagu tu bukan lagu saya. Kita cover song lagu. Kita nyanyikan balik je. So tajuknya ialah Bingkisan Rindu. Tuan-tuan puan, tajuknya Bingkisan Rindu. Kenalah dengan tema kita hujung tahun ni insya-Allah. Mudah-mudahan masuk tahun 2022 ni kita dapat bina satu azam yang baru. Okey, so itu saja untuk hari ni. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dahulu. InsyaAllah. Aqul qawli hadza
Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita layan dulu Bingkisan Rindu cover by Ustaz Hadi. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Jangan lupa kita hayati lirik dia nah. Okey, jom. Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Sudah bertahun lama kita tidak lagi bersua, hanya tinggal kenangan yang tak mungkin kita lupa. Kirimkan kabar selalu seiringan hembusan bayu, sekadar pengubat rasa rindu di kalbu. Pantas masa berlalu meninggalkan kita semua, tanpa disedari bertambahlah usia kita. Potret lama masih ku simpan, ku bingkaikan kenangan, hingga terkadang ku tersenyum sendirian. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Padaku engkau penghibur duka, pengobat hati rasa kecewa. Di kala malamku kau bawa cahaya. Antara kita tiada rahsia, susah dan senang, tetap bersama terpatri namamu, kau takkan ku lupa. Oh, perjalanan kita masih jauh, jalanan berliku bakal kita tempuh. Imbaslah kenangan semalam jadi azimat, penguat semangat menempuh masa hadapan. Harapanku kau kan bahagia selalu. Semakanlah bingkisan rindu di kalbu. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum.